Kata musannif rahimahullahu ta'ala, kuat sangat kuat. Buku so yang satu tak ada atau dua. Tiga ke tu. Soal ni. Kata musannif rahimahullahu ta'ala sekat mana ada bawah ni? Walhamdu wasyukru bil aksi. Wasyukru boleh baca wasyukra atau pada alhamda jadi isim bagi anna. Boleh baca asyukru kerana anna sudah sempurna khabar dia, sahlah. Wasyukru dan bermula syukur itu pula. Masalah puji kita ngaji dah kemarin, sebab dia tu umum. Sebab boleh berlaku puji tu lebih umum daripada sebab berlaku syukur. Kerana sebab berlaku puji tu nikmat tak nikmat hasil puji belaka. Tapi syukur ni kah. Ya kata. Wasyukru dan bermula syukur itu kainun bil aksi khabar. Adalah ia syukur itu dengan sebalik. Sebalik. Jadi akar. Maksud aksi ni yakni al-aksi jadi aksil hamdi lah. Aksil hamdi. Sebalik akan puji itu. Dia sebalik dengan puji. Dia akas dengan puji. Pujilah, syukur. Sebaliknya. Saya panggil. Al-aksi aksil hamdi. Kok mana Ai akhassu sababan. Ai tafsir bagi kainun bil aksi tu. Tafsir pada kainun bil aksi. Tafsir situ. Maka akhassu tu seolah jadi badal pada kainun bil aksi tu. Jadi khabar lah kia marinya. Kalau kia badal dengan mubda minhu ke. Bermula syukur itu adalah ia dengan sebalik puji. Kok mana boleh kata ada sebalik puji? Ai arti akhassu, terlebih khusus ia asyukru, terlebih khusus sababan, nisbah sabab dia. Tamjid pada akhassu, terlebih khusus sabab dia. Hak ni terungkan kam orang panggil, sebalik dengan hak kemarin. Sini bila kita takdir buat ni akhassu sababan ai sababus syukri akhassu min sababil hamdi wa ida. Ai sababus syukri akhassu min sababil hamdi. Bermula sebab syukur, sebab boleh berlaku syukur ke Tuhan ya. Akhassu terlebih khusus ia sebab tu, terlebih khusus min sababil hamdi daripada sebab puji. Sebab berlaku syukur tu lebih khusus daripada sebab puji lagi. Sebab apa boleh kata akhassu? Ilak pada akhassu. Ilak situ. La yakunu illa fi muqabalatin ni'mati. Kerana la yakunu tidak berlakulah ia. La yakunu ay la yaqa'u. Tu boleh kita pakai kana yakunu tamah. Tidak berlakulah ia asyukru tu. Tak berlakulah syukur itu. Tak berlaku dan timur. Illa malaikan. Had keadaan ia syukur tu. Sabitan fi muqabalatin ni'mah. Sabit pada membetuli akan ni'mah. Membetuli akan ni'mah. Jadi bila hasil ni'mah barulah dapat syukur. Kalau dah balok, orang tak bagi syukur. Kita pakat semaya, bila bala pak sujud syukur. Orang bagi syukur lagu tu. Sujud syukur ni bila dapat nikmat, ya ke? Buat apa orang sujud kan? Semalam rumah bakar dia pergi. Sujud syukur ke Tuhan. Orang tak bagi syukur kerana syukur ni membetuli akan nikmat dia, nikmat. Ikutlah boleh nikmat gapo-gapo pun kita syukur. Maka kia gimari sebab berlaku syukurnya dapat nikmat ya. Sebab tu Rasulullah SAW dia kata dalam hadis, Nabi kata lepas syukur tu kan, Nabi kata ajabal li amri mu'min.
Heran yang kata Nabi kata heran bagi kerja orang beriman ni. Masa heran, aku heran Nabi kata. Aku heran sangat kerja orang mukmin ni. Inna amrahu kullahu khairul. Kerja dia tu jadi kebaikan berlaku. Tu. Jadi kebaikan berlaku. Tu. Maka in kana fis sarra'i syakara. Kalau dia dapat senang, dapat nikmat kebaikan, dapat kesenangan, dia syukur ke Tuhan. Ada lapan syakara Nabi guna. Syakara tu pada nikmat. Kalau Tuhan wi bala ke dia, dia sabar. Tu jadi heran. Boleh pahala ke dia. Tu. Dapat kebaikan, dia syukur, boleh pahala ke dia. Dapat bala, dia sabar, boleh pahala ke dia. Heran kerja orang beriman ni. Baik berlaku dia. Duk lakar ekno berlaku. Baik berlaku. Tu habis itu. Kali itu akhassu sababan illa yakunu illa fi muqabalati ni'mat. Wa a'ammu mahallan atau pada akhassu dan terlebih umum ia syukur. Terlebih umum mahallan nisbah tempat. Nisbah tempat. Apa sini takdir? Ai mahallu syukri a'ammu min mahallil hamdi. Takdir lagi tu. Takdir lagu tu buat gapo tu gana kata takdir lagu tu kerana nak memberi isyarat kata mahallan tu tamjid yang dipaling daripada mubtada pada asalnya. Ya berlaku tamjid pula kalau kita ngaji bab tamjid ada muhawwan dia pula. Maka sini mahallus syukri ammu min mahallil hamdi. Bermula tempat syukur itu, tempat berlaku syukur tu terlebih umum ia tempat berlaku syukur terlebih umum daripada tempat berlaku puji lagi. Nak tanya, orang syukur ni syukur kok mana kata? Syukur kok mulut ke syukur kok lain kata? Syukur kok lain boleh berlaku. Syukur dengan tangan, syukur dengan mulut, syukur dengan hidung, syukur dengan telinga. Syukur ni boleh berlaku banyak tempat. Tak serupa puji. Puji berlaku di mulut je, di lidah je. Tapi syukur ia berlaku lebih umum tempat dia. Sebab pa'amu ilat pada amu. Li'annahu kana bawasanya asyukra. Syukur itu yakunu, jadi yaqa'u, berlakulah ia ataupun yahsulu, hasillah ia syukur itu. Timur ia terjadi ia syukur tu bil lisan, takluk pada yakunu lalu. Kalau kita pakai yakunu tamah tu takluk betul lalu, tak ada apa dah. Kerana bahawasanya syukur itu hasil ia dengan lidah, hasil dengan lidah. Dengan lidah. Dengan cakap orang panggil bil lisan jadi bil lafzi bit talaffuzi. Bit talaffuzi bil lisan hasil dengan berlafaz. Jadi tengok mulut ya kalau kita puji kalau syukur kan hasil dengan lidah wa ghairihi dan lainnya atau pada al-lisan ni dan hasil dengan benda yang lainnya lain daripada al-lisan. Wa mahallil ghairihi ghairil lisan dan tempat yang lainnya lain daripada lidah. Mana lagi lain pada lidah? Ya dah marai. Ghairi ay minal qalb. Tu bayar pada ghairi. Daripada hati pun boleh syukur. Wal arkani dan segala rukun-rukun, segala anggota badan pun boleh berlaku syukur. Syukur kaki kita lagu mana? Jalan kita tempat yang Tuhan redha. Syukur tangan lagu mana? Dapat buat benda hak Tuhan redha. Syukur hidung lagu mana? Siung-siung akan benda yang Allah Ta'ala redha. Mata tengok benda hak Tuhan redha. Tu cara syukur nikmat. Maka berarti tempat berlaku syukur ni umum. Tu. Cuba perhati tengoklah dah. Na'am, alhamdu iza kana fi muqabalatin ni'mati fahuwa kasyukri. Tengok tu istidrak mana ni? Jadi alhamdu lebih umum, lebih khusus. Tu. Dan syukur tu lebih khusus sebab dia daripada hamdu. Tapi terlebih umum tempat dia. Boleh kita kata a'am tu istidrak pada akhassus sababan. Akhassus sababan. Tu dia.
atau istidrak pada akhassus sabab dan ikut mana? Ya, na'am, yolah. Apa yolah? Sungguh pun terlebih khusus sabab dia. Syukur tu terlebih Sebab berlaku syukur tu lebih khusus daripada sebab berlaku puji. Sungguh lagu tu, kadang syukur ni dia berlaku pada nikmat ya. Adapun puji berlaku pada yang lain pada nikmat kata. Yang kata sungguh pun lebih khusus sabab. Alhamdulillah. Ya, sungguh pun begitu. Bermula puji itu. Bermula puji itu. Iza kana fi muqabalatin ni'mati fahuwa kasyukri. Bermula puji itu apabila adalah ia alhamdulillah. Bila adalah puji itu hasilan fi muqabalatin ni'mah. Itu khabar kana. Apabila adalah puji itu hasil ia pada membetuli akan nikmat. Membetuli akan nikmat. Jadi puji pada hasil nikmat. Bila puji itu berlaku pada nikmat, fahuwa kasyukri. Maka ia tu forobitoh jawab bagi Izzah. Forobitoh. Maka bermula ia alhamdulillah ni kaidun kasyukri. Adalah ia seperti syukur juga. Tu dia. Jadi belik pergi mari lagu tu. Berhedah tu kalau kita kira. Kita kira sabab. Lepas tu kira mahal tempat. Alhamdulillah sabab dia boleh kata puji. Sabab dia nikmat. Dan bala. Kita kata kalau berlaku nikmat pun puji. Kalau berlaku bala pun puji. Tempat puji lisan. Lidah. Lidah. Asyukru syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ni sebab berlaku syukur hasil nikmat ya. Tempat berlaku syukur lidah dan lainnya. Kira gimana? Maka kira di sini hamdu dengan syukur tilik kepada sahabat lebih umum puji lagi. Kerana bila sebut tak puji, ya nikmat pun dia boleh puji, bala pun dia puji kita. Tapi tilik ke tempat puji dia berlaku di lidah dia. Orang tak pecet, duduk gapo tanya mu ni, duduk puji Tuhan. Tu baca Quran, mata dah tengok Quran. Duduk gapo tu? Duduk alhamdulillah puji Tuhan. Puji pokok mata, puji kot lidah. Orang kecek duk syukur dia amat mata. Tengok tu pula dah. Buat lagi mana bina khusus apa? Apa ni? Ada? Itu kita mesti. Lepas dia kata, sungguh pun lagu tu. Tapi kalau tilik pergi mari, ni. Puji ni bila kena kenikmat, masalah nikmat, puji supaya syukur. Syukur ni bila membetuli nikmat supaya puji. Puji bila betuli nikmat supaya syukur ya. Kalau kira. Tu. Maknanya kalau kita kata dapat nikmat. Tu punya kecek lagi tu. Dia kata supaya tu juga. Lepas tu bila berlaku sini dia molek dia tak habis lagi. Dia kata idza kana fi muqabalatin ni'mati fa huwa kasyukri. Dia tak habis lagi. Dia kena tambah lagi. Idza kana fi muqabalatin ni'mati wa yakunu bil lisani. Kena kata gitu. Barulah serupa dengan syukur. Tu dia. Ya habis supaya habis.
Iza kana fi muqabalatin ni'mati ay wa yakunu bil lisani. Bila puji itu membetuli nikmat dan hasil dengan lidah, ya kecek fa yakunu wa yakunu bil lisan. Tak apa dah yang mengu alhamdu ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu. Sebab kerana alhamdu ni orang panggil ya lidah dah dah. Ya lidah dah. Ayo kecek lagu ni barulah kita takdir. Asyukru idza kana fi muqabalatin ni'mati. Tak lagi juga. Ya umum sebelah, khusus sebelah kita. Tu. Tak kena tulis. Tak kena tulis hak tu. Lop. Lop. Hak tak ni. Wa yakunu bil lisan tu kita buat tu. Tu. Ataupun dia mau buat bulat-bulat. Satu masa dia mau pergi fikir tengok. Tu. Dia mau nyata, sahabat tu ya suruh lop. Tu. Tak boleh. Habis itu. Dia lazim sebelah kita. Tak nak apa dah tu. Cuba perhatian tengok. Kira molek syukur-syukur ni, dia kira di banyak tempat. Dia bukan syukur di mulut saja. Syukur dengan tangan, syukur di kaki, syukur segala-gala nikmat. Tapi dia khas dengan nikmat. Syukur berlaku di tempat yang berlainan. Tapi khas dengan nikmat. Puji berlaku dengan lidah. Tapi awak gitu kesimpulan. Betul asyukri tu. Yakni awak gitu. Yakni syukur itu berlaku pada nikmat dan berlain-lain tempat syukur. Puji berlaku pada lidah saja. Tetapi berlainan sabab. Sama ada dapat nikmat atau bala. Habis itu ya. Tak apa dah tu nak lapar lagi dah. Tak ada ayat boleh. Habis kat tu. Kemudian kata syarah rahimahullahu taala, wa yanqasimul hamdu min haitsu huwa ila arba'ati aqsamin. Qismani qadimani wa qismani hadisani. Tu pula. Wa yanqasimul hamdu dan terbagi oleh puji itu pula. Puji ni terbagi apa? Terbagi oleh puji itu min haitsu huwa. Han keadaan puji itu min haitsu huwa. Dari sekira-kira ia puji. Sini kan salah. Min haitsu huwa ay min haitsu huwa muqtabarun. Tak ada lagi tu dulu. Min haitsu huwa muqtabarun. Tak ada lagi tu. Kerana haitsu ni dia lazim idafah kepada jumlah. Wa alzamu idafatan ilal jumal haitsu wa ib wa iyunau wa yuhtaman. Maka haitsu ni lazim idafah kepada jumlah. Benda hak jatuh lepas pada haitsu mesti di jumlah. Maka huwa ni dia mari domai lagi tu. Bukan jumlah lagi. Maka huwa ni era jadi mubtada. Mana khabar dia? Mahzuf. Jumlah ni jadi mudhaf ilaih bagi haitsu. Tak ada itu dah. Dari sekira-kira ia. Satu buah rajak mana? Rajak kepada alhamdulillah. Tu dia.
Mu'tabarun. Khabar. Pada takdir gini. Betul kata min haisu huwa, yani min haisu lafzul hamdi nafsuhu. Mu'tabarun. Dari sekira-kira lafaz puji sendirinya. Lafaz puji sendirinya, sendiri lafaz tu dikira akan dia akan lafaz puji. Ini takdir. Tak usah jadi pening, kita nak tulis kesimpulan lagi. Ini cara rupa dia. Min haisu huwa. Tu. Yakni tulis itu. Yakni terbagi puji dengan ditilik kepada makna puji sendiri. Tilik kepada makna dengan ditilik dan diiktibarlah. Dengan ditilik dan diiktibar kepada makna puji sendiri. Kalau tilik kepada makna puji sendiri tu baik pak ni. Tu dia. Kalau orang lain bagi tu baik 2 3, ya tilik kok lain pula. Ya ada tu tilik kok lain pula, ya bagi 2, ya bagi 3 misalnya. Tu. Kalau tilik kok hukum, puji ada apa hukum? Misal min haisul hukmi misalnya. Min haisul hukmu, daripada sekira-kira hukum syarak, tu baik pula puji hak wajib. Puji hak arah. Kalau puji lain pada Allah Taala, misalnya ada puji hak arah. Tu. Alhamdulillah, Tuhan makan Allah. Alhamdulillah. Puji di atas maksiat masalah. Hukum lain pula. Kalau bagi kepada rupa hukum tu, tu baik terima gitu, hukum syarak. Tapi ni tilik kepada makna puji sendiri, baik pak mana. Nampak tak? Min haisu huwa, dari sekira-kira ia lafaz puji sendiri diwak kira. Diiktibarkan dia. Tu kira-kira tu dah. Tak apa tu, lama sekali temu. Min haisu huwa. Kadang-kadang yang mari lagu ni. Dengan kitab ni, tengok kitab yang pening ni. Min haisu huwa. Sedap lagi. Dari sekira-kira dia dah. Tu. Huwa tu tak ada huwa yang tu khabar. Good tu. Waktu 17 tu. Dari tilik dari sekira-kira dia dah. Jangan tilik ke lain, tilik ke dia tu dia. Tu apa misalnya? Hati kira semula. Min haisu hiya ada tak? Tu. Kalau yang mari sektor kena takdir khabar mari lagu tu lah. Min haisu huwa mu'tabarun. Yakni terbagi puji dengan kita iktibar kepada makna puji sendiri itu tu baik berapa? Terbagi puji dari sekira-kira dia tu. Dari sekira-kira dia tu dia dah. Min haisu huwa. Min haisu huwa. Atau min haisu huwa mu'tabarun. Tak apalah tu dah. Tilik kepada makna puji itu terbagi ila arba'ati aqsam. Takluk kepada yang qasim. Terbagi kepada 4 bahagian, 4 bagai. Ada 4 bagai. Tu. Kismani qadiman. Nampak rupa nak ropok tu musannah tu. Dia nak ropok tu, dia tak sewa jadi kok wayai badar tu. Kalau pergi kok ropok badar tak leh. Ada kismaini qadimai barulah badar. Kismani jadi kena katakan no. Mutada kismani bermula 2 bagai. Ai minha. Kena kata gitu, kena taksir dengan sifat mari. Kismani bermula 2 bagai ai minha, daripada 4 bagai itu. Bermula 2 bagai daripada 4 bagai itu qadimani. Qadim kedua-dua. Bukan qadim lagi. Kalau tilik pada puji tu baru belakang muka duk kecek sini. Tilik kepada
Nak kira semula. Qadiman ay hasilan min qadimin. Qadiman ay hasilan min qadimin. Bermula dua bagai daripada pak bagai itu, hasillah kedua-dua bagai daripada Tuhan yang qadim. Hasil mari dari Tuhan. Hasil mari pada Tuhan. Orang panggil hasil daripada Tuhan yang qadim. Tuhan sendiri yang puji. Dia yang berlaku puji. Tu kira. Qadim tu tilik kepada zat yang jadi orang panggil yang jadi punca nak boleh berlaku puji tu. Zat tu tilik kepada zat yang jadi tempat hasil puji. Tu. Kalau kira zat yang jadi terhasil puji daripada dia. Jangan tilik kepada diri puji. Kalau tilik kepada diri puji pun baru juga. Kerana puji tu takluk kalam. Takluk kalam yang tanggiri hadi. Kalau kira tu baru puji je. Tu. Puji Nabi Adam, puji Nabi Ayub ketika Nabi Ayub tu ada. Atau ketika Nabi Muhammad kita merayak kepada Nabi Muhammad kita masalah. Tu ya. Maka tilik lagu ni kena takdir lagu ni. Qismani ay qadiman ay hasilan min qadimin. Wa qismani dan bermula dua bagai pula. Wajib wa qismani minhuma dan bermula dua bagai daripada bukan minhuma minha. Bermula kedua bagai daripadanya daripada empat bagai itu hadisani. Jadi hasilani min hadisin. Hasillah oleh kedua-dua daripada benda baru, daripada makhluk. Daripada makhluk. Hadisan baru kedua-dua. Jadi hasilani min hadisin. Hasil daripada benda yang baru, iaitu makhluk kita ni. Jadi puji ni ada bagai dia empat. Dua bagai daripada empat tu hasil mari di Tuhan. Dua bagai lagi daripada empat tu hasil mari daripada kita benda baru ni. Gitu ya. Tu gitu. Hadisan tu dengan makna tu. Sebab gapo? Dulu ilat pada kata yang qasim. Sebab apa boleh terbagi kepada empat bagai itu? Ya tilik tengok dah tu. Ilat pada yang qasim. Li'annal hamda kerana bahawa puji itu imma ada kala imma li tafsir. Dulu imma wa mislu au fil qasdi imma thaniyah. Tu imma harap tafsir. Harap tafsir ni kok. Bukan amma ni imma. Bukan harap taksim. Bukan tafsir, membagi. Tu. Wa mislu au fil qasdi imma saniyah. Sepang au kalau imma yang kedua. Nanti semulalah kira tu. Jadi dia kata imma nak bagi dia baiklah. Ada kala bahwasanya puji itu ada kalanya min qadimin, min tu khabarna. Hasilun min qadimin. Ada kalanya hasil ia puji itu hasil daripada zat yang qadim, min qadimin, min zatin qadimin wa huwallahu taala. Buat gitu. Hasil daripada Tuhan yang qadim, zat yang qadim iaitu zat Allah Subhanahu wa taala. Puji yang hasil daripada qadim ila qadimin mutawajjihun ataupun muwajjahun dituju akan puji itu ila qadimin kepada zatin qadimin juga. Tuju kepada zat yang qadim iaitu zat Allah Taala juga. Tu. Min tu takluk khabar anna ila takluk khabar anna ke? Khabar kedua. Puji itu ada kalanya hasil mari daripada Tuhan yang qadim hadap kepada Tuhan yang qadim. Jadi Tuhan puji diri dia sendiri. Tuhan puji diri dia sendiri. Tu orang panggil puji qadim kepada qadim. Kita duk bahas tu baik. Kita duk tubik bahas mari ada pak dia. Puji qadim kepada qadim. Tu. Ka qaulihi ta'ala. Tu nak misal tu. Misal zalika hamdil qadimi ilal qadim. Hamdil qadimi lil qadimi. Wa misal zalika hamdil qadimi lil qadimi.
misal bagi puji Tuhan yang qadim akan Tuhan yang qadim sendiri. Yang ni Tuhan puji akan zat yang sendiri. Misalnya kainun kakaulihi adalah seperti firman baginya bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya katakan fa ni'mal qadirun. Fa ni'mal qadirun. Tu surah apa tu? Al-Mursalat. Al-Mursalat ayat 23. Tuhan puji dia je. Tuhan puji diri dia sendiri. Dia katakan fa ni'ma maka sebaik-baik al-qadirun, sebaik-baik yang kuasa itu. Sebaik-baik mereka yang kuasa itu. Sebaik-baik yang kuasa. Dari al-qadirun ni dia bukan ramai. Orang panggil al-jam'u li ta'zim je. Buat rupa jamak tu nak membesarkannya. Kerana Allah Ta'ala satu je bukan ramai. Tuhan. Yang kata ni fa ni'mal qadirun. Dah. Kita tulis lagu ni lah. Wa ni'mal qadirun, maka sebaik-baik yang kuasa itu. Tak kena bermakna sebaik-baik yang sekalian yang kuasa itu. Sebaik-baik yang kuasa itu dia. Ni'mat nak jadi apa? Fi'il madi. Al-qadirun hak bagi ni'mat. Ni'mah jumlah ni khabar muqaddar. Mubtada dia mahzuf. Taqdir nahnu. Nahnu ni lah orang panggil maksusun bil madhi. Maksud bil madhi. Kerana kalau kita mengaji ilmu nahwu ni ada bab pula. Bab orang panggil ada khaf masalah ni'mah dan bi'sa. Ada khaf. Cara kau dia. Sebaik-baik yang raja kuasa itu nahnu kami ni Allah Taala. Sebaik-baik yang kuasa aku. Sebaik-baik Tuhan yang kuasanya aku. Sebaik-baik Tuhan yang bersifat dengan sifat berkuasa aku. Dia puji dia sendiri. Dia puji diri dia sendiri. Ngomong qadar mubtada bakar. Boleh? Tengok lagu tu. Maka sebaik-baik yang kuasa kami. Allah Ta'ala kata. Yang kuasa tu aku. Yang puji siapa tu? Puji dia sendiri. Tu wakil yang lagu tu dah. Wakil lagu tu dah. Tu. Yang kedua. Jawab aku dua saja je tu. Jawab tak mudah ya. Kitab ni ya. Kitab tu. Kita ada baca kitab. Jadi hak tulah ya. Tapi kitab hak yang lain ni ya naskah hak Darun. Hak kita Thai ni hak ni Muassasah Al-Ma'arif. Hak Beirut. Darun ni hak Urdun, Jordan. Hak ni hak Lebanon. Jadi kia mari ni naskah supaya beza di letak ke tu ya sikit. Kata dia lagi, tengok. Daripada Tuhan yang qadim hadap kepada Tuhan yang qadim, iaitu Allah Taala puji dia sendiri. Au ni atau pada min kat ni. Tu. Ataupun hasilun min qadimin, hasil ia puji tu daripada zat yang qadim, zat yang sedia kala adanya, iaitu zat Allah Taala. Min qadimin min zatin qadimin wa huwa Allah Taala. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun hasil daripada Tuhan yang qadim muwajjahun, dituju akan dia akan puji kepada hadisin, zatin hadisin, tuju kepada zat yang baharu, iaitu zat benda makhluk. Allah Ta'ala puji hamba dia, puji makhluk dia. Mana misal? Kaqaulihi ta'ala, misalu zalika hamdil qadimi lil hadisi dah. Kainun kaqaulihi ta'ala, seperti firman baginya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala sebut ni'mal 'abdu innahu awwabun. Ni'mal 'abdu, surah apa ya Wak? Surah Sad. Bukan Sahifah dak tu. Surah Sad.
ayat 30. Lama sahifah 30. Muka 30. Kena buka tengok muka 30 pula. Hari lepas dia kata 32 lah. Surah Sad ayat 30. Surah Sad itu dia bercara masalah Nabi Sulaiman tu. Dia bercara masalah Nabi Sulaiman dengan Nabi Daud. Tu. Ni'mal abdu, sebaik-baik hamba Sulaiman. Allah Ta'ala kata. Ni pun sepatut juga. Ni'mal abdu, ni'ma fi'il jamid, fi'il madi. Fi'il jamid tak ada tasrif. Nak tasrif ni'ma ya'mu tak ada. Jadi sekat dia je. Fi'il jamid walaisa. Ni'ma al-abdu, sebaik-baik hamba itu. Dia kata, sebaik-baik hamba ku ni dia. Dia puji. Sebaik-baik hamba itu. Muktada dia mahzuf. Ni'ma fa'il al-abdu fa'il dia. Jumlah ni jadi khabar muqaddam. Mana muktada? Muakhar, duduk belakang. Ni'mal abdu ai huwa. Takdir lagi. Sebaik-baik hamba itu dia. Dia tu raja mana? Sulaiman. Kerana ayat ni berkecek Nabi Sulaiman. Hak kita duk maklum Nabi Ayub tu ayat lain. Nabi Ayub sebut pada ayat yang ke-44 surah tu. Tapi ayat 44. Maka nak rojak domain, tengok dulu. Ayat apa? Ayat 30, sebaik-baik hamba ialah Sulaiman. Tapi ayat yang 44, sebaik-baik hamba ialah Ayub. Tu, kok lain pula. Kita tak Ayub semata. Dia sebut ayat ni Nabi Ayub, Nabi Ayub. Ada, tu bukan kecek Nabi Ayub seorang. Nabi Sulaiman tu ada. Tengok keadaan. Tengok ayat tu, kecek ayat ni apa. Ni'man abdu, sebaik-baik hamba itu kuat. Ia Sulaiman. Sebab apa boleh kata sebaik-baik hamba? Ilat pada ni'man. Jumlah menepati ilat. Innahu awwab, kerana bahawasanya Sulaiman itu awwabun, sangat kembali ia. Isim fa'il. Atau wala sigah mubalagh. Kerana sungguhnya Sulaiman itu sangat kembali ia. Apa makna sangat kembali? Ay raja'un ila ta'atillah. Awabun ay raja'un, sangat-sangat kembali ia kepada taat kepada Allah Ta'ala. Sangat kembali ke taat. Sikit-sikit taat Tuhan. Mana nak klik ke taat Tuhan semata. Allah. Kita ni nak klik ke maksiat semata. Tak jadi awal. Tu. Tu dah raja'un ila ta'atillah. Itu maknanya gitu. Itu Allah Ta'ala puji hamba dia iaitu Nabi Sulaiman. Ni'man abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba dia Sulaiman tu. Kerana dia tu sangat-sangat kembali kepada ketaatan, kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat 44 Allah Taala puji Nabi Ayub pula, dia sabar. Tu sabar sangat atas ujian hak Tuhan cuba atas dia tu. Maka Tuhan kata ni'man abdu juga innahu awwab. Ayat 44 lepas pada ni. Maka nak rojak domain tengoklah innahu tu, domain tu jangan tarik Ayub semata. Tengok keadaan surah po, ayat po. Maka Tuhan puji hamba dia. Banyak lagi lah ayat yang lain hak Tuhan puji hamba-hamba lain lagi. Tu. Habis. Au min hadisin ila hadisin, atau kepada min qadimin. Au hasilun min hadisin, ataupun hasillah puji itu daripada zat yang baharu. Hadisin, zatin hadisin, hasil timur mari daripada zat yang baru, yakni timur daripada makhluk. Kita makhluk ni berlaku puji. Hadap ke dia?
muwajjahun ila hadisin, dituju akan dia akan puji itu kepada zat yang baru juga, yang lain. Itu ila hadisin, kepada zat yang baru, iaitu makhluk. Tu. Habis itu, jadi makhluk puji sama makhluk. Orang panggil. Kita puji sama kita sendiri. Cuba tengok misal, ka ni'mal abdu Suhaibun law lam yakhafillaha lam ya'sihi. Masya-Allah. Kata siapa ni? Perkataan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ka ni'ma ay ka qauli Umar radhiyallahu anhu. Seperti perkataan bagi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar ni puji kepada Suhaib. Suhaib pun sahabat Nabi juga. Umar pun sahabat Nabi, Umar bin Khattab. Berkata oleh Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar katanya, ni'man abdu Suhaib. Sebaik-baik hamba Suhaib. Suhaib. Ni'man abdu, sebaik-baik hamba. Maka al-abdu i'rab sebarat ni. Ni'man abdu, bagi ni'man. Sebaik-baik hamba Suhaibun, ni mubtada muakhar. Dia sebut sini, ni maksusun bil madhi. Sayyidina Umar kata sebaik-baik hamba Suhaib. Suhaib ni Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Bin Sinan Ar-Rumi. Sahabat Nabi. Asal yang ikut Rom tu. Dia masuk Islam. Awal-awal lagi tak. Ketemu Nabi mula-mula dakwah di Mekah. Dia masuk lah. Dia bersaing dengan Nabi tu belum pada Nabi jadi Rasul lagi. Dilantik lagi. Suhaib bin Sinan. Maka Suhaib ni, Sayyidina Umar kata, oh sebaik-baik hamba Suhaib dia baju. Dia puji je bang ni. Bukan Sayyidina Umar nak lawan yang Tuhan. Tuhan kata ni'mal abdu Nabi Sulaiman. Sayyidina Umar kata, Suhaib, haya bukan. Ya siap sirah ni'mal abdu. Ni'mal ni untuk nak puji dah. Ni'mat talibu Muhammad. Ni'mat talibu Harun. Misalnya. Sebaik-baik pelajar Harun. Misalnya. Sebaik-baik ke? Tu. Dia nak puji dah lapar dia tu. Tu. Ni'matiz zaujatu hiya. Sebaik-baik isteri dia. Dia. Baik dah. Sebaik-baik isteri. Atau isteri kata ni'maz zauju huwa. Sebaik-baik tok laki dia dah. Bukan nak kata sebab baik tok laki dia tu. Berarti Nabi tu bukan sebaik-baik. Ada hak tu suku. Dia guna untuk puji ke panggil. Tak ada dah. Lagi hak jurusuk lah. Ya. Gitu. Kiai. Tu maka Sayyidina Umar puji kepada Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Sayyidina Umar kata, ni'man abdu Suhaibun. Kok mana boleh kata puji gitu? Lau lam yakhafillaha lam ya'sihi. Allahu Akbar. Terlalu gitu lalu. Masya-Allah. Lau lam yakhafillah, asal lam yakhaf mati ya lah. Khafa yakhafu khafatan, khafa yakhafu khaufan wa ma khafatan fa huwa khaifun wa dzaka makhufun khaf la takhaf. Tu khaf. Asalnya khafa yakhafu, betul masuk lam yakhaf. Kalau tidak takut ia Suhaib. Kalau tidak takut ia Suhaibun. Tidak takut Allah akan Allah Ta'ala. Kalau dia tak takut ke Tuhan pun, lam ya'sihi. Saya tidak derhaka ia. Saya tidak derhaka ia Suhaib. Dia akan Allah Ta'ala. Oh, gitu lalu. Suhaib ni berjurusuk dah. Kalau dia tak takut ke Tuhan pun, dia tak buat maksiat ke Tuhan. Kok mana faham? Kalau dia tidak takut kepada Allah pun, dia tak buat maksiat. Tulis situ sikit. Lam yakhaf. Yakni, kalau tidak takut ia akan Allah. Yakni, kalau tidak takut ia akan Allah. Nascaya
tidak buat maksiat ia akan Allah. Maksudnya, kalau dia tidak takut kepada Allah pun, dia tidak takut kepada Allah pun, dia tidak buat maksiat. Kerana ia kasih akan Allah. Kerana ia kasih akan Allah. Ini dikatakan bersangatan pada memuji. Ini dikatakan bersangatan pada memuji. Ni orang panggil bersangat tu. Bersangatan pada memuji. Suhaib ni dah. Kalau dia tak bersabit dengan takut ke Tuhan pun, dia tak deraka ke Tuhan. Apatah lagi dia takut ke Tuhan. Kau sangat lagi tak deraka. Kalau dia tak takut pun, dia tak deraka dah. Nampak tak? Kalau dia tak sabit dengan takut pun, dia tak deraka ke Tuhan dah. Lepas ni dia takut, kau sangat lagi tak derakanya. Gitu kan. Orang panggil bersangat memuji. Dolah tu. Kalau dia tak takut ke baba pun, dia nak ngaji. Dia nak ngaji dah. Ni dia takut ke baba. Kau sangat lagi ngaji. Apa yang tu dah? Allah tu. Kalau dia tak takut ke baba pun, dia nak ngaji semua dah dia. Ni dia takut ke baba kata. Sabit dia kau rajin lagi. Tu nak dia puji, memuji kepada seorang. Bersangat tu. Sayyidina Umar radhiyallahu an puji kepada sahabat. Ya Suhaib ni dia itu sungguh ibarat puan. Banyaklah kelebihan dia tu. Di kalangan sahabat pun. Salah satu sahabat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ingat dah. Allahu akbar. Ada masuk dalam pilihan juga. Masuk dalam sebutan Nabi 10 orang. Bukan 10 orang hak mubasyirun bin jannah tu. Ada cara lain tapi tak ingat lah. Maka di sini hasil. Ni jarang-jarang ni kitab ni ya waktu biar ni lagi kitab lain tak ada data lagi ni kata Sayyidina Umar lagi. Walik ke yang lagi ka hamdi ba'dina ba'dahu. Seperti puji kami akan setengah yang lain. Kita puji sama kita sendiri. Walik ke kita orang tu ya. Tu. Au min hadisin au hasilun min hadisin, ataupun hasil ia puji tu hasil daripada Tuhan, daripada zat yang baru, iaitu makhluk. Zatin hadisin, hasil daripada zat yang baru, iaitu makhluk ni. Hadap muwajjahun ila qadimin, muwajjahun ila zatin qadimin wa huwa Allah. Hadap kepada zat yang qadim, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Yakni makhluk puji Tuhan. Hak mula-mula puji Tuhan kepada diri sendiri. Yang kedua Tuhan puji hamba dia. Yang ketiga puji hamba sama hamba sendiri. Yang keempat puji hamba kepada Tuhan yang qadim. Mana ka qaulina. Tak apa. Tu misal zalika hamdil hadisi lil qadimi. Kainun ka qaulina, seperti perkataan bagi kami dia ma'asyiron ibadillah, segala hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala ni. Kita sama ni, kita hamba-hamba Tuhan. Ma'asyiron ibadillahi, perhimpunan hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kita katakan maqulul kau bagi qauli. Kita kata ataupun badal pada qauli bermakna maquli. Ya ni'man maula wa ya ni'man nasiru. Ya ni'man maula. Yani ya Allah. Ni'man maula. Yani anta.
Ya tengok tu. Kerana ya ni huruf nida. Ya ni haraf nida. Lepas pada ya tu munada. Munada tidak ada malaikat isim. Pakok mana diseru? Ni'mah bukan munada. Munada mahzuf. Tak boleh. Ya Allah. Ya Allah. Hei Allah. Ni'man maula. Sebaik-baik Tuhan. Sebaik-baik Tuhan itu ai anta. Engkaulah. Anta itulah dikatakan khabar mubtada muakhar yang mahzuf. Yang dikatakan juga makhsus bil madhi. Ya Allah, sebaik-baik Tuhan itu engkaulah ya Allah. Tuhan yang baik sekali, Maula, sebaik-baik yang menolong, tak apa, ataupun sebaik-baik Tuhan. Maula ni Tuhan dah. Tuhan yang baik sekali engkau ya Allah. Wa ni'man nasiru ai anta juga. Wa ya ni'man nasir, ini wa ya Allah ni'man nasiru anta. Sebab tu jaga malam. Wahai Allah, sebaik-baik yang menolong itu anta, engkau. Nasir ni yang sangat menolong. Yang sangat menolong, bukan nasirun biasa, nasirun sirah mubalaghah, yang sangat menolong akan hamba dia. Tu. Habis itu ni'man nasir, sebaik-baik yang menolong engkau ya Allah. Tu yang tu dah, ya ni'man maula wa ya ni'man nasir. Nampak tu dah. Habis itu kita dah puji siapa? Puji Allah Ta'ala. Mana lafaz puji? Ni'man maula wa ni'man nasir tak ada. Tu puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pak bagai ini sebenarnya hakikat kembali kepada Allah. Sebab tu lillahi tu mustahaqqul lillah. Hak dia belaka tilik pada hakikat sebenarnya. Kerana walaupun kita puji sama sendiri pun rojak klik ke dia juga, kerana kita ni hak dia. Boleh nganga mulut puji tu pun dia juga taufik mari. Dia juga rank tu boleh nganga mulutnya. Kalau kira pergi mari, dia hak dia belaka puji. Hak dia semua. Habis itu. Alhamdulillahi ala silatihi. Puji-pujian itu bagi Allah. Kalau itu di dalam mata itu alhamdu, kita boleh ganti dah lah. Alhamdu bermula segala bagai puji yang empat. Alhamdu bermakna ay al-mahamidu. Atau buat gini. Alhamdu ay aqsamul hamdi. Atau buat gini. Alhamdu ay al-mahamidu al-munqasimatu ila arba'ati aqsam. Tuhan tu di mata. Hamdu dengan mana mahamid. Gana hamdu dengan mana mahamid kerana alif lam li jinsi. Alif lam jenis bila masuk pada isim mufrad, bata makna mufrad, terbenar makna lain pada mufrad. Di sini pakai makna jamak. Alhamdulillah sebab tu dengan mana mahamid. Segala puji yang terbagi, segala puji itu kepada empat bagai. Segala puji yang terbagi kepada empat bagai itu lillah khabar dia. Mustahaqqatun. Kalau pada alhamdulillah mahamid juga mustahaqqatun lillah. Disebenar akan dia bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau tilik pada lafaz alhamdulillah ay mustahaqqun. Kalau tilik pada makna al-mahamidu kena kepada mustahaqqatun lillahi taala. Habis itu. Boleh? Kerti tak? Hak tu hai berlaku yang kata.
Tu puji hak Allah Subhanahu wa taala. Ala silatihi. Ala tu dikatakan ala ta'liliyah. Ai li ajli silatihi. Ala bi makna lam lah. Puji itu hak Tuhan. Puji itu kerana atau ala. Kerana silah bagi Allah. Apa makna silah? Tengok dulu. Ala silatihi silatillahi ta'ala. Baca silah tu kadang-kadang orang duk ngapa tu dia tukar bagi alhamdulillahi ala salatihi summa salamullahi ma salati. Jadi solat belaka. Jadi silah mula-mula. Alhamdulillahi ala silatihi summa salamullahi ma salatihi. Mengapa lagi tu? Ingat lagi ni? Apa baris dah ingat? Baca jaharah. Tak mula lagi. Bukan tak ingat lagi. Kalau tak ingat lagi tu nak ngapa dah. Tak mula lagi. Koyak gitu. Ingat lagi. Tak mula lagi. Jawab gitu. Habis itu. Ngapa? Tu Khali ingat habis tu. Ingat habis. Nak tewah warni lagi lah ni. Kalau nak belawai warni lagi. Nak ajak tewah boleh lagi. Bro. Jangan inying lama pun. Maka kata dia, puji itu hak Tuhan. Di atas kerana silahnya. Apa silah? Tengok dulu. Jam'u silatin. Huwa iaitu lafaz silatihi itu jam'u silatin. Ialah jamak daripada mufradnya silah. Silah tu mufrad. Silatun tu mufrad. Silat jamak taksir. Jamak taksir orang panggil. Bukan jamak taksir, jamak makna salim. Jamak taksir pula dah. Jamak bagi silatin sebagai jamak makna salim. Tu. Silatin tu baca ganda. Han ke ada lafaz silatin tu. Han ke ada lafaz silatin tu. Han ke ada kalimah silatin tu. Bikasri sad makru'an. Moleknya makru'atan. Kosak iktibar kalimah. Han ka ada kalimah silah tu makru'atan bikasri sad fiha. Tu dalil. Dibaca akan kalimah silatan tu dengan dikasrah akan sad. Kasrah akan huruf sad. Si, baca si. Kasrah mana? Kau dulu. Dikasrah akan huruf sad. Han keadaan huruf sad tu fiha fi kalimah silatin. Han keadaan huruf sad itu sabitatan fiha fi kalimah silatin. Harajak kepada kalimah silah. Harajak kepada silah iktibar kalimah. Dia panggil. Jaga molek. Tu. Jadi nak ayat kata silah ni jamak daripada silatun. Silatun baca kasrah sad pada kalimah silah tu. Baca akan kasrah huruf sad yang ada pada kalimah silah tu. Kita nak ayat gitu dah. Habis itu baca huruf silah, jangan baca solah. Silah. Apa makna silah? Ai tafsir makna bagi silah. Ai arti tafsir silatin ai arti ataupun kita kata tak apa tu dah. Ai arti ni'matihi. Tafsir makna silatihi itu ai ni'matihi. Segala nikmat baginya bagi Allah Taala. Segala nikmat Tuhan. Silat dengan mana nikmatihi. Ana nak ngajar mata jauharaga ambil hak ni kita tafsir ala silatihi ai ala ni'matihi. Silatihi ai ni'matihi. Wahibatihi atau pada nikmatihi dan segala pemberian-pemberian baginya bagi Allah Taala. Pemberian Tuhan. Nikmat Tuhan dan pemberian Tuhan. Itulah lebih kurang tu. Hibat mana? Al-wasilati ilaina, sifat pada hibat. Segala heboh-heboh Tuhan, pemberian Tuhan, ya heboh kita. Ya we tak nak minta apa ni. Kecak hebah-hebah tu heboh kita. Ya we minta gapo kita kena bayar ke dia apa? Kena bayar dengan amalan. Bukan bayar amalan. Kalau bayar dengan amalan,
Kita tak ada wak amal ni, tak boleh nikmat. Tak boleh makan apa kita. Ni tak boleh makan sepetu. Orang kafir tak wak amal pun. Tak beriman pun tak boleh makan. Yawi hebah. Yawi dengan tak tilik dah. Yawi. Tu dia. Tapi dalam keadaan itu dituntut syukur lah. Kita sebagai hamba ni kena syukur nikmat. Tak syukur tu maksudnya jahat adab kita dengan Tuhan. Tu habis itu. Maka kata dia, segala pemberian Allah Ta'ala al-wasilati, yang sampai ia hibat Tuhan dah. Sampai ia pemberian tu, sampai ilaina, ila Ta'ala pada wasilah, sampai kepada kami al-ibad, hamba-hamba dia ni. Nikmat hak sapa kepada kita tu dikatakan silat Tuhan. Salah satu daripadanya ilmu yang dapat makrifah ke dia, tu pun masuk dalam nikmat. Kena syukur tu. Kena syukur. Salah satu daripada silah dia iaitu ilmu usuluddin yang Allah Ta'ala kita gerti, kena dia tu. Tu habis itu. Maka kata dia, puji kerana nikmat Tuhan dan pemberian Tuhan yang sampai kepada kita. Wal faidati alaina, wa kepada al-wasilah, dan segala hebah Tuhan yang berlimpah. Ia hebah Tuhan, pemberian Tuhan yang limpah. Limpah alaina, ke atas kita. Limpah orang panggil penuh, jenuh. Jenuh jenah. Limpah atas kita. Bukan sekadar bawa cukup dak, limpah. Limpah. Nikmat tangan saja tu boleh guna beribu-ribu perkara buat. Tak limpah ke? Nikmat mata saja boleh tengok banyak perkara. Allah Akbar. Limpah. Jenuh jenah. Limpah atas kita. Tak ada orang nak balas. Kalau kita guna umur sehidup kita untuk nak syukur satu nikmat, yang pun tak pandai lagi. Jangan kata nikmat yang banyak. Kita ni guna umur hidup kita seumur hidup ni nak syukur nikmat mata saja, tu pun tak ada lagi nak syukur. Tak habis nak syukur lagi nikmat mata saja. Apa tu lagi nikmat hak lain banyak lagi tu. Allahu Akbar ya Rabb. Tu alhamdulillahi ala silatihi. Habis kat tu. Pada dulu betul dah. Dah ni dah. Betul lagi. Betul dah. Summa salamullahi ma' salatihi ala nabi ja'a bit tauhidi. Ya tak lama sangat dia molek dah kitab ni jadi bobo molek. Bobo jijak, bobo kenyih, wadu, bobo kenyih gitu. Ada kenyih tu kasih kaca sumak. Tak ada juga kitab lagi tu. Habis. Tu. Haskat tu dulu, summa salamullahi ma' salatihi. Tu dah. Tu tangguh dulu kita apa nama buriah hari ni. Kami tak tangguh sehari. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u, qalbin la yakhsha, wa 'amalin la yurfa'u, wa du'a'in la yustajab, wa nas'aluka 'uluman nafi'an, rizqan tayyiban, wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillah. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا حوبا واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع فضلا وجودا منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي وآله وصحبه